Trump telah menghantar sebuah kapal selam nuklear ke Gibraltar dan mendedahkan kepada dunia apa yang paling ditakuti oleh pengawal revolusi. Beliau telah meletakkan krisis dengan Iran ke satu dimensi tekanan ketenteraan yang baharu dan berbeza dasar laut. Pada hari Selasa 12 Mei 2026, pergerakan ini semakin meningkat selepas laporan bahawa Tehran telah menggerakkan kapal selam kecil untuk cuba menakut-nakutkan kapal-kapal di Selat Hormuz. Jawapan Trump datang pada skala yang berbeza. Amerika Syarikat mempamerkan sebuah kapal selam balistik kelas Ohio, salah satu senjata yang paling digeruni dalam Angkatan Laut Amerika. Jika pengawal revolusi mahu membawa peperangan ke bawah permukaan, Washington menerima cabaran itu dan menempatkan satu kekuatan di situ yang Teheran tidak mampu hadapi. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Tetapi sekarang, anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini. Maklumat masa nyata. Dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat, mengikut piawaian kredibiliti Milson Alves. Dari Amerika Syarikat telah mengesahkan bahawa sebuah kapal selam peluru berpandu balistik telah tiba di Gibraltar pada 10 Mei 2026. Perkara yang menarik perhatian ialah pendedahan secara terbuka. Jenis kapal selam seperti ini biasanya beroperasi secara rahsia kerana kekuatan utamanya terletak pada keraguan tentang lokasinya. Apabila tentera Amerika membiarkan pergerakan ini kelihatan, itu bukan kecuaian tetapi satu mesej. Ketibaan di Gibraltar telah dipersembahkan sebagai satu demonstrasi keupayaan, fleksibiliti dan komitmen kepada sekutu NATO. Di tengah-tengah krisis dengan Iran, ini kedengaran seperti satu amaran yang diperhitungkan. Trump bukan sahaja memperkuatkan kapal-kapal di permukaan, dia juga memberi tekanan di tempat di mana pengawal revolusi cuba bertindak secara senyap. Iran telah cuba membina imej kawalan ke atas Selat Hormuz. Pengawal revolusi tahu mereka tidak mampu menandingi kekuatan tentera laut Amerika dalam pertempuran terbuka. Sebab itu mereka melabur dalam peperangan asimetrik, kapal-kapal kecil, periuk api laut, drone, peluru berpandu pesisir dan kapal selam kecil yang digunakan untuk mengelirukan, melambatkan dan menakut-nakutkan. Peralatan ini bukan untuk mengalahkan kuasa laut seperti Amerika Syarikat dalam pertempuran secara langsung, tetapi boleh mencetuskan risiko terhadap kapal kargo, kapal tangki minyak dan kapal pengiring. Trump membalas dengan mengalihkan krisis daripada sekadar retorik ancaman dan membawa tekanan ke ruang yang sama tempat Teheran mahu bertindak secara mengejut. Gibraltar mempunyai kepentingan strategik kerana terletak di pintu masuk ke Mediterranean, antara Atlantik dan laluan yang menghubungkan ke Timur Tengah melalui laluan laut yang penting. Kehadiran sebuah kapal selam balistik di situ tidak bermakna pengumuman serangan nuklear. Ini bermakna Washington telah memutuskan untuk menunjukkan keupayaan dan kesiapsiagaan pada saat rundingan yang lemah. Ia adalah kehadiran politik dan ketenteraan pada masa yang sama. Bagi Teheran, kesannya sangat berat. Pengawal revolusi telah cuba menjual idea bahawa mereka boleh beroperasi, menutup, mengancam atau menyebabkan kerugian di Selat Hormuz dari bawah air. Amerika Syarikat membalas dengan langkah pencegahan yang tidak perlu melepaskan tembakan untuk mengubah perkiraan musuh. Trump juga mengumpulkan pasukan keselamatan negaranya pada 11 Mei untuk membincangkan langkah seterusnya terhadap Iran. Antara pilihan yang dibincangkan ialah tindakan ketenteraan baharu, tekanan terhadap program nuklear Iran dan penyambungan semula projek kebebasan, operasi yang dirancang untuk mengiringi kapal melalui Selat Hormuz. Mesyuarat itu melibatkan nama-nama utama dalam bidang keselamatan dan pertahanan. Pada masa perjanjian dengan Teheran semakin lemah, urutan peristiwa ini penting. Mula-mula muncul laporan tentang kapal selam kecil Iran. Kemudian datang pengesahan tentang kapal selam Amerika di Gibraltar. Selepas itu, Rumah Putih membincangkan cara untuk meningkatkan tekanan. Krisis terhenti pada titik paling sensitif, uranium yang diperkaya. Trump menuduh Teheran berubah pendirian dan tidak memberikan jaminan sebenar bahawa mereka akan meninggalkan negara itu. Pengawal revolusi boleh bercakap tentang kejutan, balas dendam dan ketahanan. Tetapi mereka tahu bahawa pengerahan kapal selam balistik mengubah nada perbualan. Ini bukan ancaman biasa. Ini adalah jenis tindakan yang mengingatkan rejim Iran bahawa sebarang kesilapan di Hormuz boleh mencetuskan tindak balas yang jauh lebih besar. Perkara utama ialah Donald Trump tidak masuk ke dalam permainan Iran seperti yang dijangkakan oleh pengawal revolusi. Teheran suka beroperasi di zon kelabu dengan serangan tidak langsung, milisia, kapal-kapal yang diancam, drone dan penafian tanggungjawab.
Taktik ini berkesan apabila tindak balas dari pihak lawan adalah perlahan atau keliru. Kini, Rumah Putih telah meletakkan satu aset strategik di atas meja dan membiarkan dunia melihatnya. Pesanan kepada Iran ialah bukan sekadar tindak balas terhadap setiap provokasi. Akan ada tekanan awal, kehadiran tentara yang jelas, dan persiapan untuk menghalang Teheran daripada menjadikan laut sebagai perangkap. Pergerakan ini juga menghantar message kepada Rusia dan China. Moskow memerhati setiap krisis yang melemahkan Amerika Syarikat. Dengan mendedahkan sebuah kapal selam kelas Ohio di kawasan sensitif, Trump menunjukkan bahawa tentera laut Amerika masih mampu bertindak di pelbagai medan tanpa meminta kebenaran daripada pihak lawan. Ini penting kerana Iran tidak bergerak sendirian di papan catur. Ia mencari sokongan politik, ekonomi dan ketenteraan daripada kuasa-kuasa yang menjadi saingan Washington. Penggunaan kapal selam sebagai mesej strategik bukanlah perkara baru. Pada tahun 2022, semasa tempoh ketegangan antarabangsa, Komando Pusat Amerika Syarikat telah mendedahkan lawatan yang jarang berlaku ke kapal selam balistik USS West Virginia di Laut Arab. Kemunculan itu berfungsi sebagai peringatan bahawa kekuatan Amerika tidak hanya bergantung kepada pangkalan yang kelihatan, kapal induk atau pesawat pejuang. Bahagian yang paling berbahaya mungkin berada di bawah permukaan, senyap dan bersedia. Pada tahun 2023, Tentera Laut juga mengumumkan kehadiran USS Florida di Timur Tengah, sebuah kapal selam peluru berpandu-berpandu yang digunakan untuk memperkuat keselamatan maritim. Presiden ini membantu memahami Gibraltar sekarang. Apabila Washington membiarkan sebuah kapal selam muncul, tujuannya adalah untuk mengelakkan pihak lawan daripada menganggap kesunyian sebagai kelemahan. Perbezaan pada tahun 2026 adalah konteksnya. Sekarang tumpuan langsung kepada Iran. Rundingan nuklear antara keterbukaan dan laporan tentang kapal selam kecil Iran yang cuba meningkatkan risiko di laut. Penggawal revolusi sentiasa cuba mengimbangi kelemahan mereka dengan kejutan dan kedekatan. Kapal selam kecil boleh beroperasi di perairan cetek, mendekati laluan sensitif dan menimbulkan kebimbangan kepada kru kapal komersial. Tetapi ia tidak mengubah keseimbangan strategik. Berbanding dengan kelas Ohio, perbandingannya sangat tidak seimbang. Model Iran yang disebut dalam pergerakan beribu-ribu dianggap sebagai kapal selam kecil, digunakan di kawasan pantai, digerakkan oleh diesel dan elektrik. Direka untuk perairan cetek, rondaan singkat, pendekatan secara senyap, dan ancaman tempatan terhadap kapal-kapal di laluan yang sempit. Ia digunakan untuk serangan hendap, tekanan serantau, dan peperangan asimetrik. Sementara itu, kapal selam Amerika yang dipamerkan di Gibraltar adalah dari kelas Ohio, sebuah platform nuklear strategik yang direka untuk beroperasi jauh dari pantai. Kekal tenggelam untuk tempoh yang lama dan berfungsi sebagai sebahagian daripada triad nuklear Amerika Syarikat. Secara ringkas, Teheran dikatakan telah mengerahkan ke laut satu alat untuk mengganggu kestabilan serantau. Trump membalas dengan satu platform arahan strategik, jangkauan lautan dan kekuatan nuklear. Negara-negara lain juga menggunakan logik pencegahan yang sama. United Kingdom menggekalkan kapal selam nuklear sebagai jaminan terakhir pertahanan, tepat kerana ia boleh beroperasi secara tersembunyi. Perancis juga melindungi kedaulatannya dengan kekuatan kapal selam strategik, manakala Rusia menggunakan kapal selam sebagai tanda kuasa ketika berdepan dengan Barat. China melabur besar dalam sektor ini untuk cuba memperluaskan kehadiran di Indo-Pasifik. Dalam semua kes ini, kapal selam bukan sekadar senjata, ia adalah satu mesej. Dan disitulah tepatnya, Iran mahu bertindak secara tersembunyi. Trump mengerahkan kekuatan yang semua orang dalam pengawal revolusi takut melihatnya muncul. Saya Miuso Naufis, seorang ahli hubungan antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti, lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti. Milson Alves,